Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada penonton sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 4 ingin berkongsi serba sedikit mengenai isu yang semakin hangat diperkatakan saban hari. Tidak lain dan tidak bukan adalah isu berkenaan kemurungan dalam karangan rakyat Malaysia. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan anggota kumpulan kami yang terdiri daripada Aimi Sofia binti Umar, Nur Suhada binti Ibrahim, Anis Izzati binti Anwar, Nurul Aisyah binti Adnan, Puteri Nur Atirah binti Amran, Nurin Alia binti John Kennedy dan Aw Hao Zeng. Kemurungan ialah sejenis penyakit mental yang dikategorikan sebagai perasaan sedih yang teramat sangat. Anda juga berasa tiada pertolongan, tiada harapan dan tidak berguna. Apabila anda mendapat penyakit ini, kehidupan seharian anda akan berbolak-balik kerana anda tidak mampu untuk menguruskan diri sendiri. Menurut Dr. Firdaus Abdul Ghani, kemurungan juga dikenali dalam perubatan sebagai depressive disorder ataupun kemurungan klinikal. Ia adalah penyakit sebenar dan bukan petanda kelemahan seseorang ataupun kekurangan pada karakternya. Anda perlu tahu bahawa kemurungan ini boleh dirawat dan kebanyakan pesakit sembuh selepas mendapat rawatan. Dr. Latif Saad mengungkapkan bahawa punca spesifik kepada masalah kemurungan masih tidak diketahui. Tetapi perkara ini boleh berlaku disebabkan pelbagai faktor termasuk genetik dan faktor persekitaran. Daripada kajian yang ada, pesakit yang mengalami kemurungan di awal kanak-kanak adalah lebih disebabkan keadaan persekitaran berbanding keturunan. Faktor genetik atau keturunan. Mereka yang mempunyai adik-beradik ataupun ibu bapa yang mengalami penyakit kemurungan akan mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mendapat masalah tersebut juga. Tetapi ini tidak bermakna mereka yang tidak mempunyai sejarah keluarga dengan masalah kemurungan tidak akan mempunyai masalah tersebut. Selain itu, stres juga menjadi punca kemurungan. Rasa stres ataupun kehilangan seseorang yang disayangi boleh menjadi faktor risiko untuk penyakit kemurungan berlaku. Mereka yang sudah dewasa dan mempunyai penyakit yang membawa kepada kecacatan ataupun ketidakmampuan untuk mengurus diri akan menyebabkan rasa tidak berguna dan mereka boleh menjadi murung. Di samping itu, tanggapan masyarakat yang salah ke atas perkara ini menyebabkan mereka yang mengalami masalah ini tidak dirujuk kepada tempat yang sepatutnya. Malah kemurungan yang mereka hadapi sering direndah-rendahkan oleh orang di sekeliling mereka. Selain itu, corak pemikiran, bagaimana persepsi kita kepada diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhan menentukan di mana dan bagaimana tahap kesihatan minda seseorang individu itu. Kemurungan dikaitkan menurut falsafah merujuk kepada suatu gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga serta cepat marah. Situasi ini berlalutan sekurang-kurangnya 2 minggu. Mereka yang menghidapi penyakit ini tidak mengira umur, jantina maupun bangsa. Kemurungan memberikan impak yang besar kepada kesihatan fizikal di mana ia boleh menjerumuskan penghidapnya untuk mencederakan diri sendiri atau yang lebih parah mampu mendorong kepada perbuatan membunuh diri. Antara cara yang boleh dilaksanakan untuk membantu mereka yang mengalami kemurungan termasuklah dengan mendengar masalah mereka. Berdasarkan aspek falsafah pendidikan kebangsaan, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa, Kuliah Kejuruteraan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menyatakan bahawa pendidikan bertujuan melahirkan insan yang sejahtera. Secara tersiratnya, seseorang yang sejahtera itu haruslah berkebolehan untuk berdaya saing dengan cara yang baik. Atas kegilaan untuk berdaya saing demi pekerjaan, visi dan misi institusi pendidikan yang bertonggakkan nilai tidak begitu dipentingkan. Akibat terlalu bersifat kompetitif dan tiadanya kesejahteraan diri, seseorang itu tidak senang apabila melihat kejayaan orang lain dan akhirnya menjerumus kemurungan. Seterusnya, perbincangan isu kemurungan yang dikaitkan dengan rukun negara. Pertama sekali, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Pengamal undang-undang Fahmi Abdul Moin berkata, manusia secara fitrahnya dipengaruhi oleh unsur dalaman yang terdiri daripada perasaan, jiwa dan nafsu. Sekiranya unsur-unsur tersebut mengalami gangguan, maka ia seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku dan perbuatannya. Kemudian dari segi nilai kesetiaan kepada raja dan negara, kemurungan menyebabkan seseorang berfikiran tidak waras dan menyebabkan mereka tidak memiliki perasaan untuk setia kepada raja dan negara.
Seterusnya, nilai keluhuran perlembagaan di mana kesemua ahli Dewan Rakyat dan rakyat Malaysia tidak mengira bangsa dan agama dapat mengedepikan sikap penting akan diri sendiri supaya dapat bersatu hati dan bersepakat dalam berusaha menangani masalah kemurungan demi kepentingan rakyat dan negara. Dari aspek nilai kedaulatan undang-undang, Fahmi Abdul Moin, pengamal undang-undang, berpendapat bahawa masalah kemurungan perlu dirujuk kepada akta-akta yang berkaitan punca kemurungan berlaku. Sebagai contoh, buli cyber merujuk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini perlu dikuatkuasakan sepenuhnya untuk mencegah aktiviti buli cyber yang dilihat sebagai penyebab masalah kemurungan dalam kalangan rakyat Malaysia. Akhir sekali, nilai kesopanan dan kesusilaan individu yang mengalami kemurungan bersikap tidak sopan terhadap orang di sekeliling mereka kerana fikiran mereka yang bercelaru dan kusut. Isu kemurungan dengan konsep jeri. Jadi daripada konsep jeri, kita memahami sebenarnya jeri terdiri daripada 4 aspek di mana ia adalah jasmani, iaitu berkaitan dengan tubuh badan, emosi, keupayaan mengawal emosi, rohani adalah sesuatu individu untuk percaya kepada Tuhan, dan akhirnya adalah intelek. Dia lebih kurang macam intelligent dalam bahasa Inggeris lah, daripada konsep jasmani dulu, di mana kita memahami adalah jasmani berkaitan dengan kecerdasan fizikal dan kesihatan diri. Tapi jika individu tidak melakukan aktiviti yang aktif, bukan saja akan menghadapi penyakit, ia juga akan membawa kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan. Jadi, ia sangat penting kerana ia boleh membaiki kesihatan mental seseorang. Untuk emosi pula, pengurusan emosi sebenarnya bukan semula jadi, tetapi ia perlu dipelajari sepanjang hayat. Jadi, individu tersebut perlu mengalami bervariasi emosi seperti iri hati, marah, harapan, kemarahan dan kegembiraan. Hal ini membantu individu tersebut memahami bahawa mereka bukan alien pasif dalam menghadapi emosi mereka sendiri dan dapat mencegah daripada masalah kemurungan. Terusnya, untuk konsep rohani, kita perlu memahami bahawa unsur-unsur rohani merangkumi aspek-aspek berikut, di mana adalah keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat, serta berbudi pekerti mulia. Individu yang mengalami kemurungan sepertinya akan memiliki kekurangan nilai kerohanian dalam diri. Jadi mempercayai dan meyakini tentang kewujudan yang maha kuasa menjadikan seseorang itu sentiasa bersyukur, bertawakal dan reha. Akhir sekali, dalam konsep intelek, segala perkara yang mereka lakukan akan menimbulkan masalah kepada kerosakan dan kemudaratan terhadap ataupun diri sendiri dengan orang lain. Kerana apa? Sebab pemikiran mereka sentiasa negatif. Salah satu tokoh yang kita boleh kaitkan adalah Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun World Health Organization. Mereka mengatakan bahawa kemurungan merupakan penyakit keempat terbesar yang menyumbang kepada penyakit global dalam manusia di seluruh dunia. Mengapa apa? Sebab ia adalah sejenis penyakit perubatan yang melibatkan perasaan sedih yang berpanjangan serta menjejaskan fungsi harian seorang individu. Selain itu saja, Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Dr. Noor Hisham Abdullah pun mengungkapkan bahawa di Malaysia, isu berkenaan sokongan emosi, psikologi dan kaunseling adalah antara isu utama yang dikemukakan orang awam melalui talian kaunseling Kementerian Kesihatan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, Setiausaha Persatuan Psikiatri Malaysia ataupun MPA iaitu Dr. Firdaus Abdul Ghani pun mengatakan bahawa penyakit kemurungan adalah berbeza dari kesedihan biasa. Kenapa apa? Sebab ia adalah normal jika kita berasa sedih atau apabila berhadapan dengan insiden yang negatif atau menyedihkan. Tetapi, ia tidak berpanjangan dan kita masih dapat melakukan tugas harian seperti biasa. Untuk kemurungan pula, ia adalah berbeza daripada kesedihan biasa. Jadi,
Jika didapati bahawa perasaan sedia itu berterusan dan mula menjejaskan fungsi harian, maka ia perlu diberi perhatian. Ia akan membawa kesan negatif kepada bukan sahaja individu, tetapi keluarga, masyarakat dan negara juga. Ia akan membawa kesan kepada individu termasuklah tua menjadi lemah dan mula diserang penyakit. Bukan itu saja, emosi dia akan tidak terkawal serta tidak dapat melakukan rutin harian dengan betul prestasi kerja merudum. Untuk keluarga pula, hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang sebab individu sudah ada masalah, ia akan mengganggu keluarga. Ia akan melahirkan masyarakat yang tidak harmoni, juga akan meningkatkan pengaruh kepada masyarakat lain khusus. Ia kanak-kanak dan remaja serta disisih kerana apa? Dianggap sombong dan tidak mesra. Apa yang akan membawa kesan kepada negara? Ia termasuklah meningkatkan risiko tingkah laku bunuh diri. Kerana masalah ini, maruah negara akan tercemar. Jika masalah isu kemurungan boleh membawa kesan negatif kepada banyak aspek, adakah cara untuk menanganinya? Sebenarnya ada. Apa cara dia? Sebenarnya, jika seseorang itu menghadapi kemurungan, dia boleh bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Bukan itu saja, ia juga boleh melakukan perkara ataupun aktiviti yang anda minati. Sebab kalau kamu minat, tidak ada masalah tentang mengawalkan emosi kamu. Sebab kamu sudah suka. Orang itu pun boleh melakukan rawatan psikoterapi dan kaunseling. Sebab mereka adalah orang yang sudah belajar tentang masalah ini, jadi mereka memahami macam mana untuk bantu kamu. Dan itu saja, individu pun boleh mengamalkan cara hidup sihat, sentiasa berfikiran positif serta mengambil ubat yang sesuai untuk penyakit kemurungan. Jadi, dalam kesimpulannya, kemurungan adalah gangguan kepada perasaan seseorang yang boleh berlangsung lama sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Individu murung didapati mengalami perubahan dalam kimia otak. Jadi perubahan ini boleh dicetuskan oleh penyakit fizikal, tekanan, kekecewaan ataupun kesedihan. Sindrom kemurungan adalah penyakit seluruh jasad melibatkan kesihatan badan, perasaan dan fikiran. Ia juga menjejaskan tabiat makan dan tidur, fungsi seharian serta proses berfikiran anda. Tetapi dengan adanya sokongan dan dorongan, individu yang mengalami kemurungan pasti dapat dipulihkan seperti biasa dan menjalani kehidupan yang sejahtera seperti orang lain. Jadi itu sahaja daripada saya dan daripada kumpulan saya. Jadi sekian.